kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan jumlah kumulatif pulih adalah sebanyak 8,859 kes. Sehingga pukul 12 tengah hari, terdapat peningkatan kes baru iaitu 25 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,200 kes. Dimaklumkan daripada 25 kes baru yang dilaporkan, 16 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 11 warga negara Malaysia dan sifat efektif dan efisien dalam mewujudkan dan melaksanakan perintah kawalan di seluruh Malaysia. Perintah kawalan pergerakan ini bertujuan untuk mengawal pergerakan rakyat ke tempat-tempat awam yang sememangnya menjadi tempat persindahan pada sebelumnya. Seperti yang kita tahu, perintah kawalan pergerakan ini mempunyai 4 fasa, iaitu fasa pengawalan dan fasa pemulihan. Seterusnya, Kerajaan Malaysia turut bersifat telus dan berjaya dalam mengumpulkan pasukan petugas KAS bagi menjayakan pelaksanaan tempoh kawalan. Seperti yang kita tahu, pasukan petugas KAS ini terdiri pada pihak polis, askar, staf kesihatan, dan sebagainya. Golongan ini telah bertugas dalam membantu kerajaan untuk membendung penularan penyakit coronavirus ini. Setiap daripada mereka mempunyai bahagian Seterusnya, urus tabir yang baik turut disilakan oleh Malaysia melalui aspek sosial, iaitu beraccountability dalam menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan sepanjang tempoh kawalan pergerakan dijalankan. Perkara ini, bantuan kemanusiaan ini boleh dilihat dari segi bantuan makanan, bantuan kewangan iaitu bantuan prihatin nasional, bantuan Sarawak Kau Sayang bagi negeri Sarawak, rawatan perubatan untuk pesakit COVID-19, penyediaan pusat. Di samping itu, urus tabir yang baik dalam Malaysia turut dapat dilihat menerusi ketulusan rakyat mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Perintah kawalan pergerakan ini dilancarkan pada 18 Mac 2020. Pada 18 Mac tersebut, Peguam Negara mengeluarkan gazet persekutuan khusus untuk perintah kawalan dengan menyatakan penalti sehingga RM1,000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan kepada sesiapa yang akhir sekali. Malaysia turut menunjukkan sikap berintegriti dan juga menerusi langkah penurunan kes positif COVID-19 di Malaysia dalam beberapa tempoh sahaja. Ekoran daripada penurunan tersebut menyebabkan Malaysia telah melaksanakan pergerakan kawalan dengan fasa pemulihan. Fasa pemulihan ini membolehkan rakyat untuk bekerja dan berkarya seperti biasa dengan pematuhan peraturan tertentu. Perkara ini jelas menunjukkan pihak kerajaan berintegriti dalam melaksanakan tanggungjawab kepada negara dan rakyat. Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2009 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 694. Akta ini mempunyai beberapa matlamat dalam usaha mencegah rasuah di Malaysia. Antara matlamatnya adalah menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam swasta dengan menubuhkan satu badan pencegahan rasuah yang bebas dan bertanggung jawab. Bukan itu sahaja, akta itu juga bermatlamat dalam mendidik pihak berkuasa awam, pegawai awam, dan orang awam tentang rasuah dan kesan buruknya terhadap pengajaran sektor awam, swasta dan politik. Melalui seterusnya, SPRM merupakan satu badan yang aktif dalam menjalankan kempen-kempen pencegahan rasuah dalam kalangan pegawai awam dan golongan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan
apabila SPRM telah melancarkan kempen gempur didik pejabat awam perangai rasuah. Usaha seterusnya adalah penerapan melalui pendidikan. Pada tahun 12 Mac 2019, SPRM telah sabut mesra lawatan Akademi Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah Amar AKM ke Ibu Pejabat SPRM. Tujuan lawatan ini adalah memberikan pendedahan kepada para pelajar tentang fungsi peran SPRM dalam usaha memerangi rasuah di kalangan mahasiswa. Bukan itu saja, SPRM turut mengadakan pertandingan seperti membuat video pendek anti rasuah iaitu pada tahun 2017 dan melukis poster yang berkaitan dengan anti rasuah iaitu pada tahun 2016. Kewujudan 5 badan bebas yang terdiri pada bekas pegawai kerajaan, bekas hakim, bekas ketua audit negara yang mempunyai kualiti dan profesional jelas menunjukkan bahawa SPRM merupakan satu badan yang bebas dan berkecuali. Usaha yang terakhir adalah SPRM menganggap peranan media massa sebagai saluran penting untuk mengubah dan membentuk masyarakat sebagai masyarakat yang bebas rasuah dan berintegriti. Menurut laporan tahunan 2010 SPRM, pendekatan media massa dilihat mampu memberi rujukan luas dan efektif dalam penyampaian isu-isu yang bersifat anti-rasuah. Rasuah membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksima dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000 minima atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Laporkan kesalahan rasuah anda di 8 saluran aduan berikut. Hidup bahagia tanpa rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina.